Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Jongopi seperti biasalah. Aku rasa tak perlu kot perkenalkan diri. Asyik setiap episod perkenalkan diri bosan je aku tengok. So, Aiman, Yap, Nabil. Nama buka kat monitor dah ada. So, Muka sama muka sama Muka tak berubah pun. Lelaki je, bosan tengok. So, ya. Hari ni isu yang bagi aku isu yang sensitif lah untuk kita bahaskan. Yang pertama isu buli. Dan satu lagi isu tentang rakyat Malaysia ataupun orang yang mohon menjadi rakyat Malaysia tak pandai bahasa Malaysia. Tapi sebelum kita pergi ke topik-topik yang panas, sensitif ni, mungkin kita nak start dulu dari benda-benda simple lah. Sebab semua nampak macam stres, sekut sikit kan. Okay, start dengan sekolah lah. Kau sekolah mana, Bi? Aku dulu sekolah aku ni agak complicated dah. Ada dia macam nak cakap sekolah ni sebab aku pelbagai sekolah, bukan sebab aku jahat lah. Sebab aku suka eksperimen nak pergi sekolah mana. Jujur je, Bi. Jujur. Orang tak terima kau. Oh, tak terima jawapan tu. Okey. Jawapan politik sangat. Orang tak terima kau. Okey, aku dulu sekolah dekat Bandar Baru Bangi lah. Orang panggil sekolah Jalan 2. Sekolah tu memang kalau dulu waktu sekolah ni memang sekolah Jalan 2 tu dia akan ada rival. Rival dengan siapa? Rival dengan sekolah Jalan 3. Oh, sebelah-sebelah. Tak, bukan sebelah, dia jauh sikit. Jauh Cuma bezanya aku sebagai sekolah Jalan 2 sebab aku dulu ni macam orang besar lah. Orang besar Jalan 2. Dan sekarang pun aku besar. Aku pun nak cakap tu juga, sebab kesipan. Aku orang besar dan aku dan besar sekarang. Sebab dulu memang aku kuat gaduh lah sebenarnya cerita. Oh, sesuai dengan topik ini lah. Senang. Tapi aku tak pernah bully orang . Aku bergaduh dengan orang yang sama kuat dengan aku. Tapi aku tahu diorang lemah, tak sekuat aku. Oh, dia punya confident Aku punya pejam rasa otak aku. Okey, jalan 2. Kau jalan 4. Ya. 4 tu tak boleh sebab aku Cina. Oh. Okey, jalan 3A. Bandar Baru Bangi ada sekolah jalan 4 juga. Ada. Tapi sekolah jalan 4 tu sekolah budak-budak nerd lah. Tapi Yak tak boleh duduk situ lah. Sebab dia Yap Cina. Yak situ. Sekolah 3A lah. 3A. Aku sekolah kat Kuantan. Namanya Sekolah Menengah Kebasahan Air Putih. Air Putih. Namanya air putih lah, tapi kadang air keruh sikit sebab dekat Lombong. Sebab Lombong. Tak boleh sebut. Jalan sekolah tu jalan 4 dia. Jalan pun jalan air putih sebenarnya. Jalan air putih lah. Sekolah tu macam mana? Sekolah tu best lah. Best. Best sebab yang ni aku agak bangga sikit lah. Sebelum aku masuk, dia sekolah yang tak berapa okey. Lepas aku masuk, masa aku grad, di sekolah top 4 dalam Pahang. Top 4 dalam Pahang saja. Untuk sekolah harian biasa. Dalam Pahang. Okey dah tu. Pahang saja. Not good. Dah jalan 2. Jalan 2. Tak ada top lah. Ada tak lah itu. So kenapa aku start dengan sekolah sebab aku nak tahu juga, mungkin kita cakap saya isu bully tapi takut ada pembuli kat sini Tak sedap pula. Saya nak confirm gitu. Okey, alhamdulillah. Nabi jalan 2, Yap jalan 3A. So okey lah, tak ada pembuli lah. So kenapa kita Jongopi ni bangkitkan tentang bully ni? Dia ada orang meletak soalan kat Jongopi. Boleh tak Jongopi bahaskan kenapa isu bully ni hampir setiap minggu ada? Kenapa benda ni meningkat lah? So mungkin kita bagi pendapat sikit, ceritakan keadaan semasa yang berlaku tentang bully. Sebab isu bully ni sampai menteri pun bangkitkan dan keluarkan kenyataan pasal benda ni. So bagi aku serius untuk kita bincangkan. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, the floor kepada Yap untuk tanya soalan. Okay, aku ada soalan untuk dua-dua. Korang rasa kenapa kes bully di sekolah kita tak nampak dia akan berhenti? Aku dulu. Ladies first. Lady first. Aku feminis Okey lah. Aku boleh kata aku melalui zaman bully. Maksudnya bukan aku membuli dan juga aku bukan mangsa lah. Cuma aku lihat benda tu memang berlaku kat sekolah aku lah. Aku tak nak sebut sekolah aku sebab nanti orang tahu aku asal mana. Dia tanya kita. Sebut nama mana? Biasa aku kawas semua benda Okey. So tapi bila Yak kata kenapa isu bully ni tak nampak ada penurunan ataupun ada benda sentiasa ada setiap minggu. So kita lihat kat sini bahawa bagi aku macam ni. Aku rasa isu bully ni dia bukan isu yang baru. Tapi aku boleh kata adalah isu bully ni dia viral disebabkan penggunaan sosial media meningkat. Sebab aku tengok data. Secara puratanya isu bully ni standard je. Daripada 10 tahun lepas sampai sekarang memang ada lah isu bully. Tapi tak ada meningkatan yang hampir 50% meningkat secara mendadak, tak ada.
Cuma lah benda ni jadi perhatian masyarakat sebab dia diviralkan ataupun diletak di sosial media. Kalau Menyebabkan jadi perbahasan. Hmm. Sebab aku rasa isu buli ni aku rasa bertanya sesiapa pun, tanya aku tak ada abang lah, tanya kakak aku, tanya abang kau ada abang? Aku ada. Abang Yap kau ada abang Yap? Tak ada bang. Kita sama dua. Tanya siapa-siapa yang senior dia kita pun isu buli sekolah ada. Betul. Nak sekolah-sekolah yang berasrama lah. Betul. Aku rasa isu tu standard. Cuma aku suka dengan sosial media ni, aku puji sosial media lah. Disebabkan benda ni viral kat sosial media, menjadikan perkara ni perlu difokuskan oleh KPM. Dan dia jadi perbualan lah. Jadi polang sangat. Sebab aku tengok satu video, ni untuk maklumat umum lah. Yang ada satu wanita, aku jarang sebut perempuan, aku sebut wanita. Aku kan feminis. Baiklah. Kita kena hormat. Kita kena hormat. So kita sebut pada wanita. Wanita ni dia lepang kawan-kawan dia, benda tu memang biasa je berlaku. Bagi aku biasa, tak mengatakan benda tu patut berlaku. Benda tu biasa, tapi bila sosial media memviralkan, menjadi perhatian, benda tu menarik. Tapi aku rasa isu buli ni, dia, kau tanya pendapat aku, adakah dia akan ada penurunan tetap ataupun kenapa tak ada penurunan? Aku rasa benda ni akan berlaku, cuma dia bukan benda yang boleh diselesaikan sekelip mata. Sebab ni adalah karakter pelajar-pelajar tu sendiri. Sebab dia bukannya benda yang baru berlaku setahun dua. Benda yang dah berlaku berpuluh-puluh tahun dah berlaku. Betul. Daripada zaman mak nenek kita. Mak nenek. Kau suka sebut benda tu. Tapi mungkin Nabil nak tambah sikit lah. Pada pandangan kau lah, Yak kata kenapa tak ada penurunan. Adakah mungkin kau rasa, pendapat lain benda aku. Mungkin kau ada beza pendapat dengan aku lah. Pendapat kau apa ni? Tanya. Okey. Sebenarnya bagi aku, pandangan aku, buli ni macam Aiman cakap. Buli ni daripada zaman dulu memang dia akan sentiasa ada. Dia takkan boleh turun. Dan dia sebenarnya kita sebenarnya pandangan aku, kau nak counter isu buli ni bukan benda yang senang tau sebenarnya. Sebab daripada zaman aku, daripada darjah 1 pun aku dah pernah lalui zaman-zaman yang kena buli. Aku tak kena buli sebab aku ada aku macam ada privilege sebagai anak cikgu. Untung lah. So aku ada privilege sebagai anak cikgu. So macam orang cakap, anak cikgu tak boleh disentuh lah tuan. Tapi benda buli ni dah pernah berlaku dekat kawan aku dulu. Okey. Masa tu aku darjah 1 kena buli dengan budak darjah 5. Tapi beza waktu zaman tu di 2009 mana ada TikTok ni. Yalah, benda tak viral je sekarang. Tak viral. Dan kita ada pun Sony Ericsson je dulu. Tu pun tak boleh bawa. Aku dah ada phone. Tadi nak cakap, aku dah ada phone. Tak ada phone. Aku dah ada phone. Tapi Perbezaan zaman. Tapi benda ni berlaku. Dan berlaku pun bukan dekat sekolah kemasaan. Benda ni berlaku kat sekolah rendah agama lah. Kau sekolah agama? Aku sekolah agama. Sekolah agama rakyat. So bila aku sekolah agama situ, aku ceritalah sikit. Bila kawan aku kena buli. Memang time tu dia seorang yang buli, tapi member kita orang yang perempuan, yang lelaki yang darjah 1 ni semua duduk macam jauh sikit. Tapi yang buli budak darjah 1 tu ada lebih kurang 6-7 orang darjah 5. Memang besar badannya. Kita darjah 1 pendek macam ni je. Pendek meja je. Aku tinggi. Pendek meja je. Aku confident aku tinggi. So bila benda tu berlaku, waktu rehat, minta duit apa semua, kita bawa lah kawan aku tu pergi ke cikgu. Okey. Ke cikgu sekolah. Cikgu tu siap marah kita orang pula. Siapa suruh kau pergi situ? Okey, ini menarik. Dia sebab kan budaya ni aku nampak kenapa kes buli ni masih berlaku, disebabkan kau tak ada cara untuk prevent benda ni berlaku dan cara untuk counter bila benda ni berlaku. Sebab memang kita ada daripada segi kertas, atas kertas memang kita ada counselling, kita ada cikgu disiplin dan sebagainya. kita ada semua ini. Tapi adakah ini betul-betul function? Adakah, sebab aku tak nak cakap semua cikgu tak function. Tapi adakah betul-betul benda ni betul-betul function dekat dalam sekolah? Sebab pandangan aku, bila benda tu jadi, aku tengok bila aku dengar cikgu tu cakap, cikgu sekolah, cikgu agama dia cakap, dia cakap, siapa suruh kau pergi tempat situ? So aku macam, patutnya kita orang dah kena, kawan dah kena buli, kau lah tempat selamat untuk kita orang. Kenapa kau boleh cakap macam tu? Kau macam menidakkan perkara yang berlaku kat kita orang. So lepas je benda tu, aku terpaksa menggunakan aku punya privilege. Aku bagi tahu mak aku. Kabel betul. Kabel betul, cukup kabel. Tapi ini terpaksa bawa keluar. Bila aku bagi tahu mak aku, baru benda tu, walaupun benda tu berlaku kat sekolah rendah, kat sekolah agama depan sekolah aku dulu, sekolah kebangsaan dulu. Budak yang buli tu pergi kat sekolah kebangsaan, sebab dia sekolah situ juga. Lepas situ mak aku maki dia. Sampai kan orang sekolah lain nak kena ambil tindakan benda macam tu. Okey. Dia saya cakap, saya tak bully anak cikgu. Ya, awak tak bully, tapi awak bully kawan dia. Bully is bully. Tapi menarik. Aku menarik apa yang Nabil cakap ni. Dia kata tentang, ada isu buli.
dia pergi jumpa cikgu lah. Pergi jumpa cikgu tidak membantu. Yang mudahnya aku tak nak sebut terlalu negatif. Tapi dia tidak membantu. So, persoalan yang timbul. Apa perkara yang perlu diubah dalam kita menyelesaikan isu buli ni? Kita mungkin lah sebab Yap tanya soalan. So, ini untuk masa Yap pula untuk menceritakan keadaan dia ataupun ceritakan pengalaman dia. Apa pendapat Yap? Apa langkah yang perlu dibuat dalam kita menyelesaikan isu buli ni? Okay. Buli ni bagi aku, dia takkan diselesaikan pada masa yang tersingkat macam yang korang cakap tadi. Sebab buli ni bagi aku dia macam tradisi untuk manusia. Tradisi Tradisi. Sebab apa? Sebab manusia ni dia yang lebih kuat dia akan ayai yang lebih lemah. Macam ni apa? Contohlah untuk binatang pun yang lebih besar akan makan yang lebih kecil. Predator akan target prey kan. Ya, so dia ada prey and predator. So benda ni memang aku bukan nak normalisasi, tapi ia tetap akan berlaku. So apa yang pihak sekolah kena buat ialah pihak sekolah sebagai yang lagi kuat dari pelajar. Kan kalau kita tengok hierarki, pihak sekolah lebih berkuasa dari pelajar. Walaupun dia pembuli, tapi pihak sekolah lebih berkuasa. So untuk lebih berkuasa, dia kena bertindak keras. Dan bertindak keras ni bukan dalam pejabat guru disiplin, bukan. Tapi dia kena buat dekat publicly. Supaya orang nampak buli ni tak betul dan ada kuasa yang lebih besar akan halam dia tu. So ini solusi yang aku nampak aku harap dapat at least kurangkan kes buli. Dan untuk pembuli pun dia akan tahu, kalau aku buat macam ni aku akan kena. Okey. So itu satu. Ada kedua yang aku nampak memang ni aku buat masa zaman sekolah menengah aku. So untuk kadang kita nampak lah memang ada pelajar yang agak lemah dari segi bersosial ataupun communication. Yes. Adalah kan. Memang akan dia. So aku dan kawan-kawan kita akan cuba berkawan dengan orang supaya diorang macam tak lonely sangat. So kalau diorang ada kawan, at least diorang lebih confident. So bila kau lebih confident, kau akan nampak kuat lah kan. So orang takkan buli kau. Itu gunanya PRS. PRS? Pirakan sebaya. Ya, tapi PRS ni kadang dia Hidup tak hidup. So cadangan aku ialah cikgu kaunseling dan juga pemimpin pelajar harus take effort untuk kena pasti mana pelajar-pelajar yang lebih lemah dan cuba berkawan dengan diorang. Ataupun kalau untuk cikgu kaunseling, dia boleh assign seorang macam PRS untuk berkawan dengan dia supaya diorang boleh lebih kuat dari hierarki sosial tu lah. Menarik apa Yap sebut tentang dalam kita Yap punya point adalah pertama kena ada segmen sekolah tu sendiri. Segmen sekolah kena main peranan sebagai organisasi yang ada kuasa, itu pertama. Yang kedua adalah rakan-rakan. Kita tak nak sekolah saja, juga rakan-rakan. Tapi bagi kau sebagai anak cikgu yang comel. Memang comel. Yang comel, apa kau rasa idea yang kau nak cadangkan dalam kita menyelesaikan isu-isu buli kat sekolah ni? Bagi pandangan aku simple. Tak ada simple lah, agak complicated. Tapi aku suka cakap simple. Okey, pandangan aku buli ni kau tak boleh nak selesaikan dalam masa yang sangat-sangat singkat. Sebab buli ni dia bukan pasal sebabkan ciri-ciri tau. Sebab kadang-kadang ada orang cakap orang buli ni sebab dia ada masalah kat rumah. Sebenarnya buli ni boleh datang daripada semua orang. Yes. Dia berdasarkan satu tiang je. Aku lagi power pada kau. Itu je. Dia macam yang kuat mesti akan menindas yang lemah. So untuk ubah benda tu balik, sebab kalau kau tengok kita yang paling tinggi tau berlaku. Okey. Agak yang tinggi. Sebab kalau nak banding, sebab ada aku ada tengok satu data statistik daripada UNICEF. Dia buat tahun 2017. Dia buat daripada 2017, dia tengok dia tanya kanak-kanak. 7/10 daripada kanak-kanak di Malaysia mengalami dan tahu mengenai isu buli yang berlaku di sekolah. Okey. Berbeza dengan Jepun yang 3/10, yang UK pun 4/10. Kalau kau perasan, dia orang lebih rendah pada kita. Tapi sebab apa? Ini bukan sebabnya daripada sekolah ni tak ambil tindakan apa semua. Sebab sekolah memang akan ambil tindakan kat pembuli. Tapi the problem adalah start daripada pendidikan tu sendiri. Kita tak mendidik anak-anak ataupun kanak-kanak ni
untuk membantu sama sendiri. Kita cuma mendidik macam baca ni, buat ni. Sedangkan apa yang kita boleh didik adalah didik keinsaniah dekat dalam murid-murid tu sendiri. Keinsaniah. Ya. To be honest, itulah yang patutnya kita buat. Keinsaniah, morality yang tinggi. Sepatutnya pandang-pandang aku daripada tadika lagi. Sebab bully ni dia bukan start daripada zaman-zaman yang macam aku dah jadi 5 pun dah start bully apa semua. Dia sebab dia daripada mindset. Mindset kau kena mindset ni kita kena letak student ni untuk jadikan sebuah mindset kepada yang lemah, yang kuat kena bantu yang lemah. Itu yang kita kena setkan untuk orang untuk kita prevent bully ni jadi lagi di masa hadapan. Sebab kat sekolah sampai sekarang kita dah ambil tindakan, dah ada kena rotan, dah ada kena ni. Tapi kau tengok bila pembuli kena rotan, pembuli tu tumbuk balik orang yang mereport. Dan bila kita report lagi sekali, lepas tu cikgu pun dah macam alah malas nak ambil tindakan apa semua. Benda tu berlaku, dia real berlaku. Dan pembuli ni pun bukannya datang daripada orang-orang yang miskin saja. Bukan orang-orang yang susah, bukan orang ada problem. Even orang kaya, anak-anak datuk pun jadi pembuli juga sebab dia rasa superior. Dia jadi superior dan dia rasa macam aku lagi power. Jadi aku ada hak untuk menindas. Sedangkan kita kena ubah mindset tu sebenarnya. Menarik. Apa yang Nabil sebut tadi tentang yalah kita contoh pembuli kena denda. Lepas tu pembuli akan tumbuk balik orang tu. So mendapat benda ni ialah aku bila kau cakap tentang solusi tentang isu bully ni, bagi aku dua perkara yang aku selari apa kau cakap. Bagi aku apa kau cakap dah sebagai orang kata dah boleh buat dasar lah. Dah boleh buat dasar. Tapi bagi aku benda yang paling kritikal yang aku rasa semua setuju kat sini adalah sifat sesetengah sekolah yang sembunyi kan. Okay. Sebab apa aku cakap benda ni? Aku cuba cari data sekolah cuba sembunyikan kes bully, tak ada lah. Tapi memang ada statement daripada satu Exco Melaka mengatakan bahawa mana-mana sekolah yang cuba untuk sembunyikan kes-kes bully sekolah akan didenda. Masuk kat sini memang ada kes sekolah sembunyikan kes bully. That's why bila aku cakap kes bully memang ada, tapi sebelum ni tak diwawarkan, dikawal lah. Asal berlaku dalam sekolah yang tak dipublikkan. Bila ada social media, dia ke viral. Especially dekat sekolah asrama penuh. Yes. Memang paling banyak kita tengok disembunyikan. Dan bukan tu je. Even kes-kes kat sekolah menengah pun, kes-kes yang high profile semua disembunyikan kebanyakan. Yes, kalau betul. yang pembuli tu adalah anak datuk, anak Tan Sri. Kalau boleh kita settle tepi bro. Yes. Yang aku melihat pada banyak report, tujuan utama sekolah sembunyikan sebab jaga ranking lah. Betul. Jaga ranking sekolah. Tapi bagi aku benda ni tak menyelesaikan masalah. So bagi aku memang ada orang sembunyikan kes. That's why aku mencadangkan KPN untuk meletak pemantau. Pemantau tanpa dikenali. Maksud pemantau tak dikenali ni adalah pemantau ini. Tak ada orang pun tahu dia ni akan report kepada KPN. Benda ni penting bagi aku sebab sebenarnya orang cikgu-cikgu ni takut untuk public benda ni, takut dimarah oleh guru besar, pengetua dan sebagainya. So kena ada satu orang yang luar yang diberikan tugas khas untuk jadi pemantau terutama di sekolah-sekolah yang hotspot lah. Yang memang ada kes bully tapi cuba disembunyikan. Macam undercover lah. Undercover. Sebab memang kalau kau sedar, KPM ada keluarkan satu portal aduan. Memang ada portal aduan untuk atas kes bully dan sebagainya, tapi memang kurang. Apa-apa orang pergi cikgu kata tak apa, awak elak je. Esok kena bully lagi sekali. Itu pertama bagi aku. Yang kedua bagi aku, bila kau sayang tentang bully ni, walaupun aku tak pernah rasa bully dan juga aku tak pernah membuli, tapi aku rasa mental orang yang kena bully ni bukan benda yang senang lah. Maksud dia akan trauma lah. Dia agak trauma benda tu. So cadangan aku pertama adalah untuk memisahkan pembuli dengan masa. Sebab macam mana Nabil kata tadi, apabila kita report pada cikgu marah pembuli akan jumpa budak tu balik, belasah dia balik. So benda ni tak selesai. Dia akan bergerak dan seka. So akhirnya kena balik. Akhirnya dia apa yang masa akan buat, tak cerita dia cikgu lah. Tak kena tiba lagi sekali. Masa tu tak cerita kat cikgu satu. Dan masa tu boleh jadi pembuli pada masa akan datang. Kalau katakan masa tu adalah form 1, yang pembuli adalah form 3. Bila dia dah jadi form 3, dia dah jadi besar badan dia. Tiba-tiba dia cuma form 1, aku bagi kau 5 minit, kau masak 5 Maggi. Dia akan buat macam tu, especially dekat asrama. Dia macam jadi tradisi lah. Tradisi. Kapla. Kapla. Tradisi rumble apa semua. Memang kalau macam dekat dalam cerita, nampak benda tu macam menarik, seronok tau. Tapi dia bukan satu budaya yang baik. Budaya sekolah ni adalah untuk mendidik. Bukan, aku faham ada setengah orang akan cakap
kita buat apa tu, nak buat gambar, nak buat ragging apa semua ni adalah untuk melahirkan lelaki-lelaki yang ganas yang boleh hidup di dunia yang luar. Oh, kalau ganas sebab bully orang tak ganas Ya, je. itu tak ganas, itu bodoh namanya. Memang bagus betul. bab bully ni memang aku agak marah sikit. So aku rasa macam tak sepatutnya benda ni berlaku. Kanak-kanak nak membuli orang, orang-orang yang remaja, nak membuli orang ni bukan satu benda yang tak sepatutnya kau buat. Aku faham kalau kau nak fun-fun, kau nak seronok-seronok dengan kawan-kawan, is okay. Nak bergurau-gurau. Tapi dah sampai tahap membuli ni, dia bukan satu benda yang baik. Tak takut ke dengan kifarah Allah yang akan datang? Hari ni kau lain macam semangat dia. Lain macam semangat dia hari ni. Okey, ada lagi. Aku bagi ruang. Okey. Ya, aku setuju apa yang Nabi sebut ni. Lah, bila seseorang mengatakan bahawa menjadi bully ni satu benda hebat, aku rasa dia ada masalah mental. Betul. Sepatutnya ayat mudahnya aku tak nak terlapor retorik dan sebagainya, tapi orang kuat kena jaga orang lemah. Itu sepatutnya, bukan orang kuat bully orang lemah. Tapi kita dah cerita tentang dasar. Aku dah sebut, kau dah sebut. Tapi mesej tak akhir korang kepada pebuli kat luar sana, apa korang nak sebarkan kepada mereka? Boleh. Tak apa. Ya, sang luar. Okey, Nabi. Mesej aku kepada pemuli-pemuli luar lah. Mesej aku simple je. Apa yang kau buat hari ni, dan benda ni akan cycle balik, dan dia akan datang kat engkau one day dalam bentuk yang kau tak tahu benda ni akan datang. Kat anak kau boleh jadi, dekat workplace kau boleh jadi, dekat college tiba-tiba kau masuk universiti boleh jadi. Dan mana tahu tiba-tiba aku jumpa kau balik pembuli. Aku jumpa kau pembuli dan aku akan pukul kau dulu. Aku tak tahu. Benda boleh jadi tiba-tiba. Sebab kifarah Allah ni bila-bila masa saja boleh berlaku. Dan aku ada mesej jugalah kepada yang kena bully. Sebab yang kena bully ni, kita nak bagi mesej yang korang bukan kesorangan. Korang sentiasa ada kawan-kawan yang boleh bantu korang. Korang sentiasa ada cikgu-cikgu yang boleh bantu. Korang sentiasa ada counselling yang boleh bantu. Walaupun ada setengah counselling tu perangai macam tak nak cerita. Perangai tak senonoh lah. Kan? Tapi korang sentiasa ada orang untuk bantu. Dan aku last message, aku nak bagi tahu 6 sign yang korang, kalau pada yang kena bully ni, tapi korang tak tahu korang kena bully. Tapi korang kena perasan ada 6 ciri-ciri sign yang korang perasan. Pertama, korang rasa macam daripada kau rasa dengan member kau, tiba kau rasa isolated. Okay. Itu pertama. Yang kedua, kau akan rasa macam kau lost self-esteem. Kau rasa macam hari ni aku tak handsome apa semua. Itu antara kau hari-hari aku rasa dia handsome. claim dia handsome. Hari-hari aku rasa handsome. Dia hanya ada yakin je. Dan yang ketiga, kepada yang kita tak tahu kena bully ni, cara-cara korang nak tahu korang kena bully tak, korang rasa macam perasaan korang ni tiba korang banyak takut benda. Tiba-tiba daripada aku nak pergi sekolah terus macam tak semangat. Tak nak pergi sekolah, tak nak masuk kelas lah. Kenapa? Kau tak faham benda tu. Kadang-kadang orang tak perasan dia kena bully. Okay. Dan yang ketiga adalah kau banyak change kau punya personality. Contoh, daripada kau seorang yang pakai spek, tiba-tiba kau tak nak pakai spek. Sebab apa? Nanti orang cakap nerd apa semua. Dan yang kelima, aku rasa kau daripada kau tak ada deal, kau tak banyak marah kat rumah. Tiba-tiba kau boleh deal dengan, tiba-tiba kau rasa macam kau banyak marah. Emosi kau banyak marah. Itu antara ciri-ciri orang yang rasa dia yang macam dia dibuli tapi dia tak perasan benda tu. Dan last kali, benda ni kalau boleh kita jauhkan lah. Aku harap mana yang kena bully ni dijauhkan. Kau akan rasa macam tend untuk kau sakitkan diri kau sendiri. Self harm. Kau nak buat cutting apa semua ni, which is kalau boleh semoga dijauhkan, na'udzubillah min zalik dah. Cuma soalan ringkas dah Nabi. Kalau dia toreh guna tulis nama tu, dia apa maksud dia? Tulis nama. Tulis nama macam Nabi. itu pencitraan bro. Aku tak tahu. So kepada yang membuli, korang hati-hati. Kifarah Allah akan berlaku dan aku akan jumpa korang. Kalau aku boleh, aku akan cari korang. Dan kepada yang dibuli, jangan takut, korang tak bersorangan. Carilah orang yang safe untuk korang. Sebab jangan risau, manusia ni banyak lagi yang baik yang boleh bantu korang. Menarik. Aku hari ni aku suka Nabi. Aku cakap jujur, aku suka dia bersemangat. Sebelum ni dia macam nak sampai mood panas tu susah lah. Tapi hari ni cepat gila. Panas dia siapa nak cari pembuli tu. Bagi aku kan. Okay, kata-kata terakhir kepada rakan-rakan kita di luar sana. Aku tak ada apa-apa yang nak kata pada pembuli sebab korang memang jahat. Boleh aku kata sial.
Boleh. Okey, sial. Okey, tapi untuk yang dibuli kan, korang kena ingat bukan salah korang. Bukan salah korang dibuli. Salah, kita jangan salahkan diri sendiri. Salah tu pada yang membuli. Dan kalau diorang tak diambil tindakan, korang carilah siapa-siapa yang boleh report. Kalau cikgu tu tak layan, carilah cikgu lain. Kalau cikgu kaunseling tu perangai macam Betul lah. carilah cikgu kaunseling yang lain. Kalau cikgu kaunseling pun tak layan, carilah guru besar, pengetua semua. Kalau guru besar tak layan, buat report polis. Yes, buat report polis. Kalau pihak sekolah suruh kau batalkan report, buat je. Buat Kalau dia suruh batalkan, itu bukti pihak sekolah tengah menyembunyikan. Kes boleh. Mungkin dia melibatkan anak datuk, anak tan sri, anak menteri. Dan Tak, jangan takut. ataupun anak cikgu. Dan jangan Ha, takut. anak cikgu ya. Kau call je Yap Siang. Kau je Azan. Call je Yap Siang. Yap Siang akan settlekan benda tu. Kita akan bawa usul kepada. Tapi yang pentingnya untuk yang ni juga untuk pihak sekolah. Kadang aku tak faham kenapa pihak sekolah nak sembunyikan benda yang sangat-sangat tidak betul ni. Adakah peranan pihak sekolah sebagai pendidik telah disongsangkan? Kenapa sebagai pendidik korang sanggup membantu ataupun menolong orang yang sedang menzalimi orang lain? Ini aku memang tak faham. Jadi aku harap dari sebab kes ni dah viral kan. Yes. Aku harap dengan kes ni pihak sekolah akan teringat peranan mereka dalam mendidik dan juga membantu sebenarnya yang lebih lemah dari segi kewangan, dari segi sosial dan semua. Sebab pihak sekolah, sebab bagi aku kan, sekolah selain mendidik, dia juga satu safe space untuk kanak-kanak. Betul. Kalau kita tengok contoh dekat yang aku tahu ada sekolah dekat Sabah yang bagi pendidikan untuk yang tak ada stateless, tak ada Sekolah kerajaan. alternatif. Ya, nanti kita akan cerita pasal kerajaan kan. Okay, so sekolah ni sebenarnya dia safe space. Kalau ada immigration nak apa Yes. ni, nak tangkap, Jaga sekolah tu. ya, Yes, dan cikgu-cikgu akan protect apa ni, budak-budak ni. Yes. Tapi kenapa bila sampai kat sekolah untuk orang yang ada IC dia jadi terbalik pula? Dan terbalik jadi tak safe space pula. So yang ni kita kena ni lah fikirkan. Okey. Menarik. Aku suka topik bully ni. Aku rasa Nabil ada kisah personal dia. Ya, memang ada perjuangan dia. Dia tak ada kisah personal, tak ada kisah peribadi, tapi ada perjuangan. Nanti Ya akan cerita lebih lah. Cuma yes, satu isu bully. Bagi aku, isu yang kedua adalah isu yang aku rasa mungkin kita akan ada pertembungan idea dan sebagainya. Ya, kenapa kita bangkitkan isu ni? Sebab ada satu soalan dikeluarkan di Jom Ngopi punya Instagram. Dia tanya dan juga minta Jom Ngopi kupaskan tentang satu statement Kementerian Dalam Negeri buat semalam, dah silap aku. Buat semalam mengatakan bahawa isu warga negara ni luas, tapi fokusnya semalam adalah tentang warga emas. Warga emas yang mohon untuk jadi warga negara yang tak lepas. Terutama sebab tidak fasih berbahasa Melayu. Yeah. So itu topik ke arah kita. Kita nak bincangkan tentang isu warga negara dan juga bagaimana tidak fasih bahasa Melayu ini menyebabkan seseorang itu tidak dapat menjadi warga negara Malaysia. Okay. So kita pergi simple dulu. Aku tak nak pergi dalam sangat detail sebagai polisi semua. Ya. Boleh tak kau cerita sikit apa pandangan peribadi kau tentang isu ni? Bagi aku kan in reality kita kena pisahkan kerakyatan ni kepada dua segmen. Satu kerakyatan untuk orang biasa, satu kerakyatan untuk kayangan. Okay. Kayangan tu bukan masuk apa, kayangan tu masuk orang yang ada kuasa dan orang yang ada aku bagi contoh lah, seperti pemain bola sepak dan bini menteri. Okay. Jangan cerita pasal bini menteri tu. Saya tak nak kena tembak. Contoh lah pemain bola sepak. Korang rasa pemain bola sepak tu dia boleh cakap bahasa Melayu ke? Contoh dia Yang sekarang ni? yang dapat IC contoh. Naturalisasi. Naturalization, naturalisasi. English lah. Okey. Korang rasa dia boleh cakap bahasa Melayu ke? Sememangnya tak boleh sebab dia memang tak ada education dalam bahasa Melayu. Yes. So kenapa pemain bola sepak boleh dapat IC, tapi orang tua yang memang korang dah tahu dia tua dan memang tak mampu untuk belajar. Okey, ini kita cerita sikit lah, sebab kalau untuk belajar bahasa dia kena diajar pada umur yang muda. Kalau dah tua dia memang tak dapat nak belajar dah. Tapi untuk orang tua
yang memang lahir di sini cuma kurang exposure dengan bahasa, kau tak bagi pula. Tapi untuk pemain bola sepak yang datang sini main bola sepak, kau bagi. Ada satu lagi contoh kenapa bajau laut yang memang fasih bahasa Melayu dan fasih bahasa Melayu sampai kadang bahasa ibunda dia pun dah lupa. Kenapa dia tak boleh dapat kerakyatan? Tapi bini menteri yang bini menteri boleh dapat kerakyatan dan dapat status Bumi Putra Melanau. Okey. Itu je. So itu yang buat aku macam rasa pelik dan memang tak adil. Kenapa yang ada duit boleh dapat IC, yang tak ada duit dicampak ke tepi jalan ke tepi laut dan sebagainya. Itu ya, secara ringkasnya aku dengan Yat ada pandangan yang sama lah tentang dua segmen warga negara. Bagi kau pula macam mana? Pandangan aku pun sama. Cuma pandangan aku sama juga. Sebab kat Malaysia ni kita memang akan ada, bagi aku dia ada dua undang-undang. Satu, walaupun tak ada undang-undang yang secara ditulis macam tu, tapi kita tahu secara pelaksanaannya memang berlaku macam tu. Satu undang-undang untuk rakyat, satu lagi undang-undang untuk geng-geng yang kayangan T1, T10. T1, T10. Kita cakap macam tu lah senang cerita. Sebab kita nampak ada berlaku ketidakadilan benda ni berlaku. Dan kita berharap kerajaan sekarang ni pun mencubalah untuk memperbaiki ketidakadilan tu daripada sentiasa berlaku. Kita nak apa tu orang panggil, kita nak rewind balik pun dah tak boleh dah. Tapi apa yang kita buat, move forward. Dan memang sama. Aku rasa untuk kerakyatan ni dia memang isu yang berat. Ada pasal berkenaan dengan stateless di Sabah apa semua kan. Sebenarnya aku ada pandangan yang agak berbeza sikit dengan Yap Siang. Teruskan. Pandangan aku adalah bukan sebab aku nak backup KDN ke apa. Pandangan aku sebab apa kita macam susah sikit nak bagi untuk kerakyatan di stateless ni adalah disebabkan dasar keselamatan. Dasar keselamatan. Sebab apa yang aku tahu, apa yang aku faham stateless ni dia lebih kepada dia orang duduk di dalam bajau laut, betul tak? Dalam kalangan laut. Apa kat kawasan laut. So kawasan laut ni dia orang boleh pergi sana, dia orang boleh pergi kadang-kadang dia boleh seberang ke Filipina, betul ke? Kan? Bila dia orang seberang ke Filipina ni, lepas tu dia orang masuk balik Malaysia. Seberang Filipina masuk balik Malaysia. Bagi aku ia adalah satu benda yang agak bahaya, dasar keselamatan. Sebab kita tak tahu dan kita pun memang ada satu masalah yang di mana kita ada masalah keselamatan di Sabah, iaitu keselamatan yang macam keselamatan Eskom, keselamatan kena Abu Sayyaf lagi dengan geng-geng Kesultanan Sulu. So bila diorang kesana ke sini dan bila kita nak bagi kerakyatan tu, aku rasa macam dia agak susah sikit part tu. Sebab kita takut kita bagi kerakyatan dekat orang yang salah. Faham tak? Macam Aku tak bangkang untuk buat untuk berkenaan stateless. Sebab stateless ni dia bukan berlaku di Sabah saja. Stateless ni berlaku dekat di mana-mana. Di mana-mana saja. Semenanjung pun ada. Orang asli pun ada yang stateless. Sebabkan dia stateless, dia tak dapat privilege untuk privilege sebagai rakyat Malaysia. Sedangkan mak nenek dia, mak nenek lagi kan. Mak nenek dia memang dah duduk Malaysia ni dah berkurun-kurun lamanya. Ayat dia. Okey, tapi bila Nabil sebut ni, bagi aku bila sebut tentang warga negara ni, dia bukan dekat dengan aku tapi aku rasa benda ni aku suka untuk bahaskan. Tapi bila kawan kita tanya soalan daripada kita, aku setuju apa yang dikeluarkan oleh Nabil dan juga Yap. Bagi aku dia ada macam ni, aku faham. Aku memang tak ada kompromi. Maksudnya semua orang yang nak mohon jadi warga negara perlu fasih bahasa Melayu. Itu standard. Aku rasa tak ada, semua orang setuju benda tu. Tapi macam Yak kata, aku memang tengok, memang ada kes contohnya orang asli. Orang asli, dia memang berkhidmat ataupun menolong negara zaman komunis dan sebagainya. Dia mohon warga negara tak lepas. Sebab apa? Sebab dia tak lepas tahap atau kadar yang ditetapkan oleh kerajaan untuk fasih bahasa Melayu. Menyebabkan bahasa mereka ditolak. So bagi aku, dia mesti ada keperluan untuk kita lihat apa faktor-faktor menyebabkan dia tak fasih. Okey, itu penting. Bagi aku macam ni. So bagi aku, yang pertama adalah bagi orang yang tak ada akses kepada pendidikan, sudah pasti dia tak akan boleh pandai menulis. Walaupun bahasa apa-apa pun. Dia hanya pandai bercakap, itu standardnya. Bagi aku benda tu, if dia ada sumbangan, ini penting. If dia ada sumbangan pada negara,
Tapi pada sama dia tak fasih bahasa Melayu. Maksud fasih Melayu nulis tak pandai, tapi bercakap mungkin boleh. Menulis semua tak pandai. So mungkin di situ boleh dipertimbangkan untuk berikan ayatan atau warga negara. Betul tak salah. Tapi dalam poin penting yang aku nak tekankan dalam perbincangan kita hari ini adalah bahasa Melayu ni benda yang sangat kritikal bagi aku, orang dah pandang rendah. Betul. Ini benda yang aku kena bangkitkan dalam podcast kita kali ni. Yalah, walaupun benda ni Yap pun tengok tak bincang ni belakang ni. Tak bincang benda ni, tapi kita bangkitkan. Bagi aku nak tekan dalam podcast kita ni bahawa pentingnya bahasa Melayu ni untuk diterapkan pada semua rakyat Malaysia. Dia isu warga negara satu hal lah. Isu rakyat sendiri. Rakyat sendiri yang ada masalah tu. Yang ada masalah memang tak ada berbahasa Melayu. Sebab aku, mungkin bagi aku nak buka perbincangan ni saya ringkas lah. Kita start dengan Nabil lah. Bagi kau lah, sebagai orang muda yang bersemangat tentang isu buli. Bersemangat tentang isu buli. Pada kau, apa masalah sebenarnya yang menyebabkan orang tak berminat untuk menggunakan bahasa Melayu ni dalam percakapan harian mereka, terutama di kalangan korporat dan juga golongan kaya lah. Apa kau rasa? Bagi pandangan aku, simple. Aku rasa orang yang tak nak bercakap bahasa Melayu ni adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh dan orang yang bodoh dan rasa sombong. Kau berasa sombong kerana kau malu nak bercakap bahasa ibunda kau. Kau tak layak duduk sini sebenarnya. Sebabkan apa? Sebabkan kau rasa macam bahasa Melayu adalah bahasa-bahasa low class. Kalau bahasa low class asal kau duduk sini? Asal kau nak duduk di Malaysia? Yang menggunakan bahasa ibunda adalah bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia atau bahasa Melayu lah. Dan pandangan aku simple, sebab dia orang rasa bahasa Malaysia ni adalah bahasa yang bukannya bahasa yang low class. Lepas tu kalau kau nak borak dengan Mak Saleh, kau nak borak dengan orang-orang luar pun tak boleh borak bahasa Malaysia. So what's the point untuk aku bercakap bahasa Malaysia? What's the point? Bak kata dia orang, apa guna? What's the point if I speaking Malay? Because I want to treat with the Mak Saleh after dinner. Dia orang rasa dengan bahasa garnya. Sedangkan mereka pun datang daripada orang biasa juga pun. Sebab bukan orang kaya je yang malu dengan nak bercakap bahasa Melayu ni. Betul. Bukan orang kaya saja, malahan orang M40, terutamanya orang-orang yang berada di kawasan-kawasan bandar. Dan untuk peliputan yang tak nak berbahasa Melayu ni, bukan daripada dia bukan nak jadi resis lah. Bukan daripada setengah kaum saja. Even Melayu, Cina, India, semua pun malu nak berbahasa Melayu. Sebabkan apa? Sebab rasa bahasa Melayu ni adalah bahasa low class. Kita tengoklah cara implementation dekat dalam kerajaan sendiri. Apa-apa nak pakai ayu-ayu, bukan pakai saya awak. Betul. Nak bahasakan diri pun ayu-ayu. Awak ni Mak Saleh ke? Awak ni orang Malaysia? Dia ingat dia hati K-pop ke? UI. UI. Artis K-pop. Dia ada hati K-pop ke? Dia nak pakai dekat dalam kerajaan pun pakai ayu-ayu. Dekat saya bawa kereta, aku bawa kereta. Aku tengok iklan-iklan dekat atasnya. Iklan yang dekat TV apa semua ni. Dekat TV, dekat billboard. Yes. Iklan-iklan kat billboard pun menggunakan bahasa Mak Saleh. Sebabkan apa? Sebab lalu Damansara. Sebabkan lalu Pucuk. Bangsar. Sebab implementation tu tak dikuatkuasakan dengan betul. Tengoklah ubah nama tempat kepada Bangsasau. Padahal Kampung Kerinci. Kerinci je. Tu kalau nama Kerinci tu bukan nama main paling sedap sekali aku rasa. Kerinci is actually nama yang sedap. Ya, betul. Sangat-sangat sedap. Tapi disebabkan kau rasa macam tak ada kelas. Bukan English. Bukan English. So kita tukar kepada Bangsasau. Kenapa? Kau malu sangat dengan bahasa Melayu. Apa masalah kau? Kau tak layak duduk Malaysia ni kalau kau tak nak berbahasa Melayu. Dan kau tak layak duduk Malaysia ni kalau kau adalah rakyat Malaysia dan kau tak tahu bahasa Melayu. Especially aku nak cakap ni personal aku especially bila kau orang Melayu. Kau orang Melayu dan kau takut nak berbahasa Melayu dan kau tak reti nak berbahasa Melayu. Itu masalah besar. Itu masalah besar. Sebab benda ni memang betul-betul berlaku dalam kalangan-kalangan orang-orang yang kaya. Cerita lah orang yang duduk mana, Bukit Damansara ke, orang duduk Hartamas ke, orang duduk dekat Pavilion ke, semua ada masalah macam gini. Nak cakap bahasa Melayu dengan diorang pun macam bila kita cakap bahasa Melayu macam ni. Don't talk to me. Don't talk to me. Ataupun nak cakap bahasa Melayu kena ayu. Aku kau bahasa rojak. Aku kau tak hormat. Tak hormat. Sedangkan
kau dengan Tuhan pun. Macam kita orang Islam. kita orang Islam, kita doa pun aku kau. Ya Allah ya Tuhanku. Ya, betul. Ni Aku nak ayu-ayu. memohon kepada Ada you, ayu, I. Ini nak pakai ayu-ayu sebab apa? Rasa macam tak hormat. Yes. Tapi bila kau kata, ya aku sangat setuju dengan kau punya point. Isu tentang sifat malu kat Malaysia tentang bahasa Melayu ni benda yang kronik bagi aku. Benda kronik. Sebab sebagai bahasa kebangsaan tapi tak dipraktikalkan dalam percakapan harian menyebabkan benda ni satu benda masalah. Tapi sebelum aku pergi pada yang lebih mendalam, sepatah dua kata tentang isu ni. Aku ada bukan pandangan lain tapi ada cara tafsir lain. Selain malu kan, ada satu lagi masalah ialah masalah segregasi dari segi bahasa. Contoh yang ni sebab aku kan Cina. So kita bagi contoh untuk orang Cina dan India. Maksudnya yang bukan Melayu lah. So kita semua sedar dan tahu bahasa Melayu bukan bahasa ibunda. Yes. Ya, kita. So kiranya dia macam bahasa yang ekstra yang kita kena belajar selain bahasa yang kita guna dalam family, keluarga. Keluarga. So kalau seseorang tu dia tak dapat exposure kepada bahasa Melayu, macam mana dia nak bercakap bahasa Melayu dengan fasih? Kalau dia nak cakap pun dia macam baca buku teks je. Tu je. Yes. Maksimum dia. So yang ni aku nampak masalah dia dekat mana tahu? Dia dekat sekolah. Contoh kalau dia pergi international school. International school memang takkan mengajar bahasa Melayu kecuali kau pilih lah subjek bahasa Melayu. Itu pun tahap tadika. Kalau international school pilih subjek bahasa Melayu, dia macam orang takkan buat lah. Orang kaya rasa macam, that's a very low class man. Itu betul tak perlu pun lah bagi dia. Don't need for bahasa Melayu, we will move to the UK after this. Yeah. So bab ni memang aku rasa sangat-sangat kecewa lah sebab kalau kau dah orang Malaysia tapi kau tak boleh bahasa Melayu dan kau segregasi ni dia bukan orang lain buat kat kita tapi kita yang buat kat sendiri. Kita sendiri yang segregatekan kita dari contoh orang Melayu. Kita sendiri yang segregatekan kita dari sekolah kebangsaan ataupun ibu bapa lah. Ya, betul. So dan apa yang aku marah sangat pada orang yang tak reti ataupun tak nak berbahasa Melayu. Kau ada IC tapi kau tak nak berbahasa Melayu. Tapi orang yang fasih bahasa Melayu tak dapat IC. So kau bagilah IC kau pada dorang. Betul. Kau macam tak layak pun dapat IC. Even kita nak cakap something pun kita short form kan dekat dalam bahasa Inggeris sebenarnya. Even macam Yasin cakap Even something. Even Yasin cakap IC. IC kalau bahasa penuh dia apa? Identification card. Kenapa kita panggil IC? Sebab itu paling mudah. Itu paling mudah. Sebab bukan semua erti identification card. Kalau dalam sebenarnya kita boleh guna KP. KP je ketua perangan. Ketua perangan untuk orang dalam organisasi. Tapi kalau macam sebab benda ni memang dah jadi satu macam normalisasi. Yes. Kita nak ubah benda ni bukan benda yang senang. Yes. Kau bagi pandangan aku, the hardcore part is adalah kita buat macam mana Indonesia buat. Iaitu dia hapuskan asimilasi semua benda bahasa. So semua orang boleh berbahasa yang sama dan dia tak rasa malu pun nak berbahasa benda tu. Nak berbahasa bahasa kebangsaan dia orang. Yes. Okey, aku tambah sikit lah apa Nabi kata. Bila Nabi kata hardcore lah, pasal hardcore pun English. So, yang paling ekstrim adalah kita buat assimilation ataupun asimilasi. Aku punya pandangan tentang isu ni, bagi aku tak perlu untuk seseorang individu yang bukan kaum Melayu untuk mengenepikan budaya mereka. So asimilasi maksudnya dia kena kenepikan budaya dia masuk dengan budaya majoriti. Bagi aku kat Malaysia ni kita dah start dengan integrasi. Tapi dengan Nabi mungkin tak setuju, mungkin setuju dengan aku. Tapi bagi aku dalam isu kat Malaysia ni, kenapa aku sangat fight, aku sangat perjuangkan isu utamakan 100% rakyat Malaysia ni kena mahir fasih bahasa Melayu adalah sebab pergaulan kita. Ramai yang tanya aku podcast forum tanya aku, bagi pendapat kau, apa menyebabkan berlaku perpecahan? Kenapa ada permainan sentimen kau? Bagi aku kat Malaysia ni tak ada kebencian pun kat kaum mana. Tak. Dia cuma pergaulan tu terhad. Tahu kenapa terhad? Sebab setengah grup hanya fasih bahasa tertentu. Setengah grup, setengah kumpulan fasih bahasa tertentu. Aku bagi contoh. Aku Chinese, Yap Melayu, contoh. Kita balikkan dari diri kita. Yap, aku India. Aku India. Boleh juga. Contoh Yap fasih bahasa Melayu. Yap Melayu.
aku sebagai Cina, bahasa Cina, aku hanya fasih English. Situ. So, macam mana kau nak bergaul bila dua bahasa berbeza? That's why, disebabkan itu, bagi aku dalam menyatukan, aku punya list strong dari dulu macam tu lah. Dalam menyatukan negara yang berbilang kaum ni, bahasa paling utama. Tak payah sembang benda lain dulu. Jangan sembang tentang ekonomi adik, jangan sembang tentang Mahadani. Aku nak sebut Mahadani, Mahadani dan sebagainya. Tapi kau tak settle tentang integrasi melalui bahasa. Sebab kenapa aku pentingkan? Orang kata, kenapa kau tambahkan bahasa sangat? Bukan boleh maju. Itu silapnya. Kau lihat mana-mana negara yang maju. Kita ambil contoh yang paling dekat, yang kita kata setara dengan kita sebelum ni, Korea. Korea Selatan. Menyebabkan mengapa mereka boleh bergerak bersama sebagai satu rakyat, satu negara, sebab pergaulan mereka selari dengan satu bahasa. Itu penting. Bagi aku, semua rakyat Malaysia kena mahir bahasa Malaysia, sebab itu akan memastikan semua orang boleh bergaul. Itu penting. Itu penting. Tak kisah. Sebab aku tak lihat orang Malaysia ni, dia benci yak sebab yak Chinese. Tak. Ataupun yak benci aku sebab aku Melayu. Tak. Sebab apa? Aku nak tegur yak, tapi aku tegur yak tak ada bahasa Melayu. Betul. Contohnya begitu. Lepas tu bila kita nak borak-borak macam kan, bahasa Melayu ni pun kadang-kadang dia ada orang panggil bahasa-bahasa pasar kan. Yes. Bahasa-bahasa pasar je macam kau muka bengkak Yap tak tahu benda tu. Muka bengkak, pisang. Muka pisang kan. Yap tak tahu benda tu. Macam sedangkan kita orang macam orang macam aku, orang Melayu semua ni, kebanyakan ni kita tahu bahasa-bahasa tu. Dan bahasa Melayu ni pun sebenarnya ada perpecahan kat dalam orang Melayu. Dialek. Kita tak yang cakap lagi lah bersenaan. Lepas tu campur lagi bangsa baba yang kata yang kata jangan guna aku kau sebab tahumat kan. Oh ya dia? Ada orang macam tu. There's very ada orang macam tu. Aku pun dah cakap macam tu. Aku bukan masa baba. Tapi itu yang menarik, betul. Macam Aiman cakap, aku setuju dengan apa yang Aiman perjuangkan. Sebab kalau kau tengok daripada sejarah pun, kita putar balik kepada sejarah. Kau tengok waktu zaman Golden Islam Age, zaman keemasan Islam. Zaman keemasan Islam, kita pernah tak dengar apa khalifah-khalifah ni, bukan khalifah, apa tu, pemimpin-pemimpin ataupun pemimpin orang Islam pernah tak dengar dia cakap, bukan sebab dulu banyak falsafah daripada apa tu, bukan barat tak ada lagi tu, daripada Greece, Greece, daripada Yunani. Daripada Yunani banyak berkenaan dengan buku-buku daripada Yunani. Tapi kita tak pernah dengar yang pemimpin-pemimpin diorang suruh orang-orang bijak ni untuk belajar bahasa Yunani. Tapi apa yang dia suruh buat? Dia suruh buat penterjemahan kepada bahasa Arab. Iaitu bahasa ibunda kerajaan tersebut. Bahasa yang memang kita tahu majoriti rakyat akan bercakap benda tu. Sebab apa dia buat penterjemahan tersebut? Kalau kita tengok, dia adalah untuk bagi kembang. Sebab kalau katakan kau suruh macam disebabkan buku macam contoh, buku ni daripada terjemahan macam gini. Lepas tu buku ni dalam bahasa Perancis. Adakah aku kena belajar bahasa Perancis untuk baca buku tu? Lama lagi aku nak dapat ilmu daripada buku tersebut. Itu sebab bila adanya masalah, aku rasa kita ni pun perlu ada juga satu inisiatif, dan memang inisiatif memang kita dah nampak daripada IBDE. Memang nampak benda ni, iaitu penterjemahan buku-buku barat kepada bahasa Melayu. Biar bagi orang cakap, apa siut baca buku bahasa Melayu. Tapi kita nak lebih memudahkan memahami. Sebab tak semua orang boleh berbahasa English. Dan bagi aku, it's not macam perlu berbahasa English yang sangat-sangat power. Dia English ni komunikasi je. Bukan buat tesis. Setakat ada yang basic. Kita tengok macam Jepun, Korea. English tu tak power. sehebat. Cukup untuk bercakap lah. Cukup untuk bercakap. Dan dalam pendidikan tu sendiri, banyak pendidikan aku tekan hari ni dalam pendidikan tu sendiri pun, kita kena minta supaya lebih banyak belajar dalam bahasa Melayu sebenarnya. Kena diajar macam gitu. Tak kisah, pandangan aku, tak kisah kau belajar, tak kisah kau orang Cina, kau orang India, ataupun kau Mak Saleh sekalipun. Kau dah masuk sekolah, kau kena belajar dalam bahasa Melayu. Belajarlah fizik, belajarlah kimia, belajarlah biologi, belajarlah dalam bahasa Melayu. Jangan rasa malu untuk belajar dalam bahasa Melayu. Sebab kau kena faham,
korang rasa macam belajar bahasa Inggeris is more better lah. Sebab kita lagi faham, kita tahu term-term ni. Korang yang berada di bandar, yang berada di Ceruk Tok Kun, Ya, di yang pedalaman. yang berada di pedalaman, yang orang asli baru nak masuk, orang asli nak masuk sains sains tulen. Kau rasa boleh ke belajar bahasa Inggeris dalam keadaan macam tu? Yes. Diorang tak ada orang panggil Kata kemampuan. kemampuan macam korang. Yes. Korang ni hanya dapat kemampuan ni sekadar pinjaman daripada Allah SWT. Sekejap aku topi tu lain macam je hari ni. Aku kopiah je selalu macam tu. Kau topi macam tu Tapi yes. Aku dapat Nabil semangat. Last punya naratif. Apa dasar korang nak kuatkan atau cadangkan untuk kita empower macam perkasakan bahasa Melayu di kalangan rakyat Malaysia? Okey, aku bukan nak apologetik pada yang tak fasih bahasa Melayu, tapi satu peranan kerajaan yang memang kena buat tu ialah kerajaan kena perkuatkan kualiti sekolah awam supaya orang yang berkemampuan ni dia juga akan hantar anak mereka ke sekolah awam. Sebab kalau semua pelajar-pelajar kat sekolah awam, bukan saja masalah bahasa, masalah perpaduan juga akan diselesaikan. Yes, betul. Sebab kita nampak sekarang banyak sekolah antarabangsa international school dibuka di seluruh Malaysia. Yes. Tak kisahlah di bandar ke di desa. Dan yang kita juga nampak sekarang, bukan T20 je yang hantar anak diorang ke sekolah antarabangsa, tapi M40 juga, sebab diorang tak percaya dengan sistem pendidikan Malaysia, awam Malaysia. Yes. So masalah ini akan masalah ini akan menyebabkan masalah bahasa. Semua hantar dekat international school, siapa lagi yang nak pergi sekolah awam untuk belajar bahasa Melayu? Semua cakap English je lah, tak kisahlah kaum apa. Jadi bagi aku, yang ni pihak kerajaan memang kena mengambil inisiatif. Aku tahu walaupun ramai anak menteri dihantar ke international school, tapi untuk kita yang rakyat Malaysia yang harapkan perpaduan, kita sebenarnya kena perkuatkan lagi sekolah awam, sekolah kebangsaan, supaya ramai, bukan untuk generasi kita, tapi generasi yang akan datang akan ke sekolah kebangsaan, sekolah awam dan belajar bahasa Melayu, sebab benda ni takkan berlaku di international school. So yang ni yang aku nampak buat masa sekarang, apa yang kerajaan boleh buat untuk promote bahasa Melayu. Yes, menarik. Sangat menarik. Kata perkasakan sekolah awam lah. Sebab kita pastikan bahawa orang lebih berminat pergi sekolah awam. Even dia ada duit pun, dia akan hantar ke sekolah awam. Sebab lagi berkualiti. Kau Beh? Pandangan aku agak ekstrim. Teruskan. Dah sangat-sangat ekstrim. Kita nak muda. Pandangan aku macam Yap cakap, berkenaan dengan sekolah antarabangsa, sekolah persendirian. Pandangan aku lebih kepada kerajaan perlu tutup sekolah persendirian dan sekolah antarabangsa. Tutup supaya orang-orang kaya perlu menghantar kepada sekolah awam saja. Memang agak ekstrim, memang agak macam mana kebebasan? Tak apa, pendapat kau tak ada masalah. Kita open space. Memang ada kebebasan. Tapi inilah satu-satunya peluang supaya anak-anak pada masa hadapan ni belajar untuk bergaul dengan orang-orang lain. Supaya tidak berada dalam satu bubble yang sama. Yes. Supaya dapat melahirkan insan yang betul-betul berkualiti di masa hadapan. Yes. Dan satu masa yang sama, diorang dapat bertutur bahasa Melayu dengan orang-orang lain. Jadi tak adalah diorang rasa malu untuk berbahasa Melayu, dan tak adalah diorang rasa macam, aku nak kena aku kena bercakap bahasa Inggeris sebab aku orang sekolah international. Aku bagi contoh lah. Korang rasa seorang pelajar Melayu dengan seorang pelajar Melayu di international school, diorang cakap Melayu ke cakap English? Ini pendapat personal, tak apa data, English lah. English kan? So itu sejak lah. Itu sebab bila diorang masuk dalam sekolah yang sama macam orang biasa masuk, orang kaya ni, diorang akan rasa nak tak nak macam diorang akan rasa macam aku pun kena bertutur macam diorang. Diorang kena ikut majoriti apa yang berlaku dalam sekolah. Itu bila Nabi sebut mengikut majoriti, tapi kenapa benda tu tak berlaku dalam masyarakat? Nabi bila Nabi sebut aku kena cakap English sebab majoritinya English cakap bahasa Inggeris lah. Tapi benda tu tak berlaku kat masyarakat. Kau rasa kenapa? Sebab masalahnya adalah manusia ni. Manusia, okey. Dia manusia ni memang menarik tau. Dia ada satu perangai yang macam tak boleh dibaca. Dan dia kadang-kadang aku rasa majoriti ni kan.
Soalan kau berat ni saya. Berat eh? Berat ya. Dah apa? Biar aku tambah sikit. Boleh? Ya, kata apa? Sila. Ya. Bila aku rasa iya dengan Arabi banyak kali dah dengar aku cakap benda ni. Tentang bahasa sebelum ni pun ada aku rasa dalam Jom Kopi. Tapi aku cuma nak tambah satu benda. Aku lihat selain aku cakap cadangan sama itu menghapuskan ataupun menyatukan semua jenis sekolah jadi satu je. Itu biasa standard. Tapi ini pendapat akulah. Aku rasa aku perlu bagi kredit ataupun aku boleh bagi pujian pada PMS. Aku jarang suka orang politik ni. Nabil Yat tahulah aku jarang suka politik. Kalau boleh aku tak nak jumpa politik ni. Aku pun tak suka. Aku tak suka. Tapi aku kena bagi pujian pada PMS sebab dia sangat mentabak ataupun memperkasakan bahasa Melayu. Sebab apa? Aku selalunya kalau kau tengok aku selalu pergi Instagram dia. Sebab apa? Bukan nak tengok isu apa. Tak kisah pun dia pergi Turki Mesir. Caption dia. Caption dia. Ataupun caption apa semua bahasa Melayu? Caption. Aku lupalah. Apa tu? Ayat dia lah, ayat di sosial media dia. Karikatur. Karikatur lah. Karikatur. Karikatur dekat sosial media dia menggunakan bahasa-bahasa sangat memperkasakan bahasa Melayu. Betul aku sangat idolakan. Dalam dia punya apa kata? Orator pun bagus. Dia sangat utamakan tentang sebutan, tentang bahasa dan sebagainya. Bagi aku dalam kita memperkasakan penggunaan percakapan bahasa Melayu ni, dia tak boleh bergerak di bawah sahaja. Dah kita saya buat pendidikan ni dah lama dah pendidikan ni. Aku rasa berzaman dah pasal isu sekolah ni. Cuma apa yang dibuat oleh pemimpin. Macam aku rasa aku kena habis sebenarnya. Aku pernah kritik minister ataupun menteri-menteri yang cakap bahasa Inggeris di parlimen, bahasa meeting semua. Masa meeting cakap bahasa Inggeris. Aku tak boleh betul benda tu. Aku rasa macam cawan ni nak campak kat dia. Aku tak boleh betul benda tu. Bagi aku dah PMS aku kena bagi pujian kepada Anwar Ibrahim. Dia sangat memperkasakan bahasa Malaysia. Dan itu benda yang bagi aku perlu dicontohi oleh semua kabinet. Ahli kabinet dan juga ahli-ahli dewan dan juga dewan negeri. Bagi aku dalam nak perkasakan bahasa ni, orang yang dilihat sebagai pemimpin ni perlu buat benda tu. Betul. Kau tak boleh kata kita kena ni tapi kau English atas. Memang aku marah betul. Dan dalam satu masa yang sama, kita nak minta supaya pemimpin ni kurang-kurang lah hantar anak kepada sekolah-sekolah yang pelik-pelik. Sekolah international, sekolah private. Yes. Yang menyebabkan bila anak tu dah besar, akan lahirnya masyarakat yang bila macam orang kan, sebab kita ni social media dah ada. Yes. Lepas tu bila tengok macam ini anak menteri. Smart doh anak menteri ni. Pergi sekolah international. Dia jadi macam masyarakat akan rasa macam dia lulu benda tu. Yes. Rasa macam aku nak juga. Nak juga. Ni. Sedangkan hang sebagai menteri, hang kena turunlah ke bawah. Jadilah seperti Omar Al-Khattab. Jangan sekadar nak menggunakan agama Islam sebagai tunggangan korang. Jangan nak menggunakan agama Islam sebagai sebagai tunggangan korang. Tapi korang jadilah macam mana pemimpin-pemimpin orang Islam sebelum ini. Sebab apa ni? Memperjuangkan orang Melayu. Kan kita nak sentuh sikit lah. Memperjuangkan orang Melayu. Kita belum memperjuangkan orang Melayu. Pam. Anak hantar pergi sekolah Paris. Apa tu? Yes. Dan tadi Nabil ada mention, kata orang anggap bahasa Melayu ni bahasa low class. Dia low class sebab apa? Sebab pemimpin kita duk guna perkataan yang low class. Macam hang bodoh, kepala bapak hang. Ini semua bahasa low class. Dan tadi Aiman ada mention pasal Anwar Ibrahim. Dia guna bahasa Melayu yang tinggi, yang high class. Dia tengok pun sedap. Tata kelola. Kau banding lagi kau nak tata kelola ke hang bodoh. Jauh sangat. Jadi itulah usaha pemimpin. Yes. Bila berucap jangan guna perkataan yang low class. Yes. Guna perkataan yang tinggi supaya bukan sahaja untuk orang Melayu, untuk orang yang bukan Melayu pun dia dapat belajar perkataan baru. Dan dia rasa shock macam sebab bahasa Melayu ni adalah bahasa yang puitis sebenarnya. Yes. Bahasa yang sangat-sangat menarik. Yes. Sangat-sangat, even kalau macam orang zaman-zaman dulu nak cakap saya nak ke toilet, saya nak ke tandas pun, untuk membuang pun, dia punya sangat-sangat manis tu. Dia cuma malu nak cakap, nak berak. Sekarang orang cakap berak lah sekarang. Berak cik, berak macam Afsiang. Sebab bahasa Melayu ni memang manis. Betul. Memang manis. Kalau kau cari bahasa-bahasa Melayu yang lama kan, apa tu, kendati pun apa semua. Dia sangat-sangat dia penuh puitis yang manis. Sebab bahasa Melayu ni bahasa yang puitis. Yes. Tapi kalau aku rasa kalau kita sebar lebih jauh tentang bahasa ni tak habis. Tak habis. Cuma
aku cuba nak rumuskan semudah mungkin bahawa dalam kita nak mentabakkan bahasa ni, of course pendidikan sebagainya itu penting. Tapi selain benda tu yang selalu disebut oleh semua orang, benda ini juga penting adalah tentang apa yang dibuat oleh pemimpin di atas. Pemimpin di atas mesti tunjuk contoh yang baik juga dalam penggunaan bahasa. Akhirnya menjadi ikutan oleh rakyat biasa. Sebab penting untuk tunjuk contoh-contoh macam Yak kata, bila Anwar Ibrahim menggunakan bahasa Melayu yang tinggi, menyebabkan orang rasa cantik gila bahasa Melayu ni. Aku suka bahasa ni, aku suka. Cuba bayangkan macam Yak kata, hang bodoh. Memang tak ada orang tengok lah benda tu. Aku kepala bapak hang. Memang tak ada orang tengok lah bahasa macam tu. Itu pun tak ada potong. Ya, dia tak ada potong. Dalam poket semua aku apa benda ni. Bagi aku penting untuk pemimpin tunjuk bahasa yang baik. Dan itu akhirnya menjadi ikutan. Tapi yes, benda yang sensitif, tapi aku rasa kita kupas yang sangat baik supaya tak emosi. Walaupun Nabil agak Islamik hari ni, aku tak tahu kenapa pakai topi tapi Islamik. Aku cuba untuk terima logik tu. Yes, tapi biasalah. Jungopi ni kita ada sosial media. Ada sosial media, kita ada Facebook, kita ada Instagram, Twitter dan sebagainya. Yang rakan-rakan di luar sana boleh follow kami, like sosial media kami, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan sebagainya. Untuk Jungopi, video akan dipost setiap Selasa dan Khamis pada pukul 1 PM. So boleh tengok di YouTube kami, Yuana TV. Dan tolong saya minta tolong untuk subscribe kami punya YouTube channel. Dan kepada rakan-rakan yang macam biasa, setiap minggu kami akan keluarkan ruang soalan. Dan jika ada soalan yang isu yang ingin dibangkitkan, boleh letak di Instagram kami ataupun boleh email kami kalau ada kolaborasi yang ingin dibuat. So itu sahaja daripada Jungopi. Nabil pun nampak penat, Yak pun nampak penat sebab bercakap banyak ini. So sekian, terima kasih semua. Selamat menonton. Bye.